7 lah. Okey, laisa bihi amwaj. Perkataan laisa ni maknanya dia luah, makna tiada, bukan. Laisa pula kata laisa bukan, tiada, tidak. Itu semuanya laisa. Laisa tiada, bihi dengannya, dengan lauk tadi, al-bahru amwaj, gelora. Amwaj ialah kalimah jamak daripada kata mufradnya maujud. Maujud. Aku ingat dalam surah Nuh tu kan, maujung dia ayat ombak, dia cerita tu, tak ingat dah ayat dia. Dia sebut perkataan maujud, ombak gelora tu. Jadi plural dia, jamak dia amwaj. Sebagaimana kita maklum, kalimah jamak yang majoriti dalam bahasa Arab ialah jamak taksir, bukan jamak muannas salim atau muzakkar salim. Jamak taksir ni ialah dia pecah, perkataan dia pecah. Dia tidak ada pun jamak salim ni, dia nama pun salim itu sejahtera, dia nanti sambung belakang, kafirun kafiruna, muslimun muslimuna. Ni dia pecah. Perkataan mauj tu, min waw jim tu dia pecah. Tengok amwaj, mana dia masuk depan, lepas tu selit pula tengok. Jadi pecah. Perkataan asal tu pecah. Sebab tu dalam bahasa Inggeris pun dia guna istilah yang sama dengan broken plural. Dia ada sound plural. Sound plural tu macam salim lah. Misalnya kalau kita kata boy jadi boys, girl jadi girls, itu dia jadi salim dah. Dia ada juga dalam bahasa Inggeris dia broken plural, tapi tidak majoriti, jaga-jaga. Misalnya mouse, tikus jadi mice. Dah. Apa lagi? Tak banyak lah, nak ambil contoh tak banyak plural dia. Macam oxen tu, macam nak sound juga, cuma dia tidak tambah S. Ada pun dalam bahasa Arab yang majoritinya ialah jamak taksir. Jadi jamak taksir ni kita kena dengar sama'i, tak ada formula, walaupun ada pattern. Dia ada pattern. Pattern dia ada beberapa pattern sahaja. Tapi nak bagi hukum hak ni masuk pattern ni, hak ni masuk pattern ni, tak boleh, walaupun ada pattern kan. Misalnya kalau kita tengok ra jim lam, ra jim lam ni kan, kita boleh baca dua. Kalau sebab tu kalau tengok dalam bahasa Arab, tulisan dalam kitab apa, walaupun dia tulis macam ni, kita mungkin memang tak ada baris kan. Dia sama adanya kita baca dengan satu itu rojulun. Rojulun itu a man, laki-laki. Tapi dia juga boleh dibaca dengan rijlun. Rijlun ni kaki. Oh ni lelaki. Oh ni kaki. Foot. Jadi kalau kita nak tahu bagi mana, sebabnya tak ada baris baca kita. Tengok ayat lah. Nak kata rajulun ke rijl, tengok ayat. Misalnya dia cara ke anggota, mesti rijlun. Kalau cara kepada lelaki perempuan, rajulun. Jadi kita tak boleh tengok sesuatu perkataan terus kata, tidak sebagaimana bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Just kata a singular word tu kan, hanya dengan semata-mata satu kalimah tak boleh kata. Dia kena tengok dari satu ayat, sama ada nak kata rajulun atau rijlun. Ni yang pelik bahasa Arab. Sebabnya kalau dia tidak faham, tidak boleh baca. Tidak sebagaimana bahasa lain, sebab dia ada suku kata. Orang tak faham bahasa Melayu boleh baca dah K-A-K, L-I punya li, kali, dia boleh sambung walaupun dia tidak tahu itu perkataan apa. Tapi dalam bahasa Arab, kalau tidak faham, dia tidak akan boleh baca. Khususnya nak beri hujung, nak tahu maf'ul lombih, nak tahu fa'il. Betul tak? Inilah keunikan bahasa Arab. Tak boleh nak baca kalau tak faham. Baca betul, maksud baca betul. Baca mengaru boleh,
baca dengan sebutan ya betul setiap perkataan dalam struktur kalimah hanya boleh dibaca oleh orang yang tahu makna. Ini payah tak? Betul tak? Jadi nak ayat jamak sini, kalau rajulun jamak dia nya, apa dia? Rijal. Sebab tu rijalul hadis. Rijlun ni arjulun. Wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu hingga ke buku lari. Wa arjul. Okey, nampak tak? Kedua-dua ni adalah jamak taksir. Jadi nak highlight hal sebut tadinya, tidak ada sipi tertentu. Katakanlah kita kata mudah je, rojilan ni bubuh halih tengok, tak boleh pakai sipi tu kalau ni bubuh halih sini pula. Jadi banyaknya kita ambil caranya ialah sama'i, dengar apa orang Arab kata. Tanya dia ada sipi, musanna ada sipi. Musanna sini, musannasa ni ataupun tasniah, marilah kalimah hanya ada dua saja, tambah halih nun ataupun yon. Dia mudah. Jamak lain tak. Musanna satu pattern, mudah kira musanna. Cumanya macam tu, rajulun jadi rajulani ataupun rajulaini. Itu mengikut keadaan nahwu dia lah. Kalau rijlun pula, rijlani, rijlaini. Kenapa tak? Tengok kepada kalimah musanna disupa. Musanna untuk rajulun, musanna untuk rijlun, dari segi huruf serupa. Cuma nak baca rijlaini ke rajulaini, tengok kepada ayat. Qabaltu rajulaini fissu. Kena sebut rajulaini lah. Qabaltu, saya bertemu dua orang laki-laki di kedai. Tak kena kata qabaltu rijlaini fissu, saya jumpa dua kaki di kedai. Tak tahu tak dia beli su kaki. Tapi kita tengok ayat dah. Baik. Cikgu kok tak ayat gini? Pada hari Sabtu ni tak ada ya, bang. Jadi cuba tengok ni, walaunul ma. Ni ni laun cahaya, warna, alma agak-agak nak buat bagi gapo mak. Dia panggil gapo tu? Mudhafun ilai. Walaunul ma'i azraqu. Azraq, kaf ni bagi depan. Pasal apa ni? Dia jadi gapo ni? Berapa bagi depan? Tengok dia tidak ada azraqun. Ni masuk dalam ismul ladhi la yansarif. Azraqu. Ada kalimah haraq ni, walaupun tak ada alillah, dia tak boleh bagi dua. Isim yang tidak boleh menerima tanwin, mamnu minas sarfi dia panggil. Faham tak? Dia ada. Ada pun kalimah lain ada masuk alillah, baru cam bagi dua jadi sa. Rajulun bagi dua. Al-rajulu, dia ni tak masuk alillah, lahir-lahir dia tu bagi satu. Ingat eh? Ni dipanggil mamnu minas sarfi, termasuk azraq. Masajidu. Jadi bapa bagi depan, persoalannya bapa bagi depan huruf qaf. Tidak mubtada tu ayat biasa, khabar lah tu. Mubtada muakhar ni kan dia balik ni. Dan warna air biru. Tak balik lagu tu. Mubtada khabar lah tu, subjek predikat. Khabar tu, azraqu tu khabar.
Warramlu arti warna airnya biru. Warramlu naimu juga. Semua tak ada khabar kan ada. Dan pasirnya rata. Naim ni rata, tenir pasir dia. Naim ni tenir dia, apa dia naim? Tenir, rata molek. Walaunuhu, ni huga apa ni pula? Dan warnanya warna pasir. Walaunuhu asfaru, kuning. Dan khabar dia. Zahabiyun, sifat bagi asfar. Kuning keemasan. Keemasan tu mana sifat bagi asfar. Faham eh? Zahabiyun. Bahasanya kena bagi tepi dia tu asfaru. Sifat kuning, pasir yang kuning keemasan. Kuning yang keemasan. Okey. Apa? Tu dari segi tajwid. Dia sebut dia tu dari segi huruf saya pun tidak apa ingat ada dia buat macam-macam dengung tu. Tu sebenarnya bukan hukum nahwu, tu hukum tajwid. Hukum tajwid tak masalah nahwu tu. Simu-simu dalam Quran tu hukum tajwid. Faham tak? Jadi faham tak? Dalam ayat ini terdapat dua istilah warna, iaitu azraq, asfar. Kalimah untuk warna juga perlu diserasikan dengan objeknya dari sudut gender dia. Maknanya, jika objek itu muzakkar, warnanya pun mesti muzakkar. Begitulah sebaliknya, kalau muannas, warna juga mesti muannas. Jadi apakah warna biru dan kuning untuk objek muannas? Lihat jadual berikut. Ni sebagai kesimpulan. Biru azraq, contohnya ma azraq, air yang biru. Kalau muannas zarqa, contohnya mizallah zarqa, payung biru. Bijak boleh tengok payung biru ni. Tengok nak ngepel ni dah. Payung biru. Jadi tengok tak? Bezanya bila ma azraq, mizallah zarqa, sama-sama biru, tetapi azraq disesuaikan dengan ma yang muzakkar, zarqa disesuaikan dengan mizallah, sama-sama muannas. Nampak tak? Jadi kalau kita tengok patternnya, kita halih je huruf hamzah depan ni, kita letak belakang azraq, buat a tu tinggal zarqa. Nampak tak? Tapi hamzah dia duduk bawah. Jadi ni mak wajib ni zarqa, mak wajib. Ada buku tajwid. Tengok asfar, ram pasir, asfar pasir kuning. Kalau muannas safra, baqaratun safra. Dalam surah Al-Baqarah tak? Yubayyin lana ma launa, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Nabi Musa kata lembu kuning. Dia tidak kata baqaratun asfar, sebab baqarah tu muannas, nak sesuaikan dengan muannas safra. Boleh tak mak? Tukar gini dah. Dah apa tengok ni? Cuba tengok tu, hijau. Akhbar, rumah hijau. Bait akhbar. Kalau muannas khadra, pattern tu lah kan. Ambil hamzah depan, belakang. Waraqah khadra, daun hijau. Merah pula ahmar. Qamis ahmar, baju merah. Kalau muannas hamra, contohnya darajah hamra, basikal merah. Kalau kereta pun sayyarah hamra. Supodillah itu Ustaz.
Tak, ni Mami dia pergi buat masjid Safra, kayak lepas hospital lah gitu. Dia nak royaknya apa kata masjid Safra, dia nak kata masjid kuning, dia cak kuning. Dia tak masuk masjid kena Safra, dia buat masjid Asfar. Masjid Safra dia kena masjid Asfar. Masjid tu muzakkar, kena cari, kena ambil Asfar. Dia guna masjid Safra dia buat. Ustaz Ma'ami buat ni TV dulunya. Oh ya, ke Cikgu Zainal ni muka dia tu main, dia kata tak kena kan. Ada ni Ma'ami bekas Cikgu Ustaz dulu kan, dia jadi dia email, lepas tu tukar ke lain lah. Oh ya, mana? Oh tua dah dia. Mana Cikgu Padas kalau kata panjang kali tu dah. Tua dia dah Cikgu Padas. Tua dia. Boleh jadi lawyer lagi. Neleh. Okey. Jadi kalau lah putih abyad, kalau nasi putih urz abyad, nasi putih. Kalau kita pergi makan kita nak urz dia dua nama, dia panggil rus pun boleh, urz pun boleh. Rus abyad, nasi putih. Tapi kalau kereta tu sayyarah bayda, pasanya bayda tu muannas. Kalau hitam aswad, hajaru aswad, batu hitam. Kalau muannas sauda, habbatus sauda. Berarti kita panggil habbatus sauda. Apa hajaru aswad, habbatus sauda, sama-sama hitam. Sebab sauda itu muannas, aswad itu ialah mudzakkar. Boleh faham? Okey. Kita bila kita jumpa ayat apa kita bincang, kita tak suruh ayat dekat awal lagi. Buat banyak hijau, buat banyak benda nak boleh pada. Kita tengok sikit-sikit, bila jumpa apa kita bincang. Nak ayat dekat awal, ni bahagian warna. Tak ayah lagi tu dah. Kena tahu kaya orang putih penyampaian cara orang putih ni. Bila come across, barulah dia perkenalkan perkataan baru. Kemudian mana mal'an bil kibar was sighar, penuh dengan orang-orang tua dan orang-orang muda. Kalimah kabir adalah kata kibar adalah kata jamak daripada kabir. Ni dia panggil dia hazaf mausuf. Benda yang disifatkan itu dia buat. Ada bahasa Arab dia panggil hazaf. Hazaf ni dia kadang-kadang dia nak kecek ni dia buat. Apa dia kata? Sepatutnya kalau kita jauh penuh dengan yang besar dan yang kecil. Sebenarnya orang yang besar dan orang yang kecil, orang itu dia buat, dia panggil hazaf mausuf. Panggil ni hazaf mausuf. Dia buat. Kayak kita kan penuh dengan hak besar, hak kecil. Mana orang hak besar, orang hak kecil. Kita Kelantan apa kita buat? Kita buat benda yang disifat. Kita ambil sifat. Hak besar, hak kecil. Dia pun kata gitu. Mal'an bil kibar was sighar. Maknanya orang yang besar, orang yang kecil. Maknanya tua muda lah, kecil itu muda. Dia hazaf dengan takdir. Ingat ni, royak dah dulu ke? Bahasa Arab ni kan, dua benda ni dia kena ada, dia kena reti. Al-hazfu wa takdir. Takdir tu kita dah belajar dah. Takdir misalnya kalau lah sekiranya mustatir, takdirnya huwa kan. Sebab itulah dalam ni patut kita kena ingat ni. Kena apa ni? Dalam ungkapan dia, kita kata dalam syair dia lah, dia sebut laulal isnadu laulal al-hadfu wa takdiru fahimah. Jadi ini syair, dia kaedah baca syair, dia kena
hidupkan bagi hati. Dia tak boleh baca laulal hasbu wa takdir, dia baca hidup. Itu syair bahasa Arab kan. Dia kata laulal hasbu wa takdiru la fahimal himaru. Sebunyi ujung serupa. Laulal hasbu wa takdiru la fahimal himaru. Sekiranya tiada hazaf, ya kita nak ngaji hazah saat ni kan. Hazah maknanya kita buang orang yang besar, kita buang orang, dia panggil hazah lagu tu kan. Wa takdir kita dah ngaji baru ni, misalnya fa'il dia mustati, takdirnya hum, takdirnya wa, ingat tak? Jadi dua benda dalam bahasa Arab ni, kalau sekiranya tak ada hazah, tak adanya benda takdir ni, nescaya keldai pun faham. Tak ada. Macam dia gerak kita ni, kalau mu baca dia kata cara nak cari hok jelas semua, tak reti dah benda takdir, tak reti benda hazah, hemah pun reti dia kata. Ambillah kena buat ingat ni. Laulal hadbu wat takdiru la fahimal khimaru. Dia baca gitu. Ustaz Nasaruddin apa Wahimna nak sebut bukan dia mengajar dia kuliah. Baik, jadi ingat dia al-kibar ni mana dia hazaf ni, dia hazaf mausuf, penuh dengan orang-orang tua dan orang-orang tu tak ada, penuh dengan yang tua dan yang muda. An-nas boleh lah, bal'an bin nasil kibar wan nasis sighar. Jamak bagi kib. Dia kalimah dia melihat tempat. Misalnya syekh kita panggil syekh, tuan syekh, tapi dalam hadis syekh tu menggambarkan orang tua. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya, dalam hadis tu kan. Lelaki tua dan perempuan tua yang berzina, farjumuhuma, dirjangkanlah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, Syekh Yusuf Qaradawi kita panggil syekh. Jadi kalimah syekh ni kan boleh jadi orang tua, boleh jadi tua. Mana bodoh. Jadi supaya juga dengan kabir, besar, tua, sorry pula, kecil, muda. Dia dah macam Kelantan kita lah, budak kecil, budak besar gitu. Baik. Yal'abun wa yasbahun wa yakfizun wa yajrun. Semua ni bermain, berenang, melompat dan berlari. Terdapat 4 fi'il mudhari' untuk dhamir hum. Hum ni kembali kepada inilah orang-orang ramah duduk ni, as-sighar wal kibar ni. Jadi yal'abun daripada la'iba yal'abu. Bila hum yal'abuna. Yasbahun daripada sabaha yasbahu. Jangan kata sabbaha yusabbihu jadi tasbih pula. Subhanallah, ni sabbaha. Apa dia jadi? Bagi kalimah tu lah wallahu alam. Tapi kalau baca sabbaha, sabbaha lillahi ma fis samawati, tu bertasbih lah makhluknya di langit dia. Tapi kalau sabaha boleh sabaha yasbahu. Sebab tu tasdid dengan panjang mak ni mengubah makna. Kau tu ya, kalau baca Quran, kalau buat lagi mak tak ada satu punah makna. Mak apa aja tahu. Dia macam Jamal kecantikan, Jamal unta. Dak mak sebelah huruf alif. Dak tak ni nak kalau hok tasdid dia berubah makna macam sabaha dengan sabaha. Kalau mak pula Jamal dengan Jamal. Mak tu tak tu tak berubah. Tak berubah sebab dia tidak lari perkataan lain tu. Dia tidak panjang benar. Dia panjang so, tak cukup tu je, tak ubah makna. Jadi oleh kerana tu kalau kita tengok kan dia
Dia jadi kita nak tahu apa benda ni jadi punahnya, misalnya utuh dengan kecantikan jauh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, dia suka kepada kecantikan. Kalau kita pendek, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu cantik, dia suka ke unta. Jadi jak bezo kata. Nak kecantikan jadi unta. Nampak tak? Mana tu punah tu. Kalau hadis itu sahih, mana punah kita tidak beradab dengan Tuhan. Sedangkan kat situ Allah itu cantik, dia suka kepada kecantikan. Ni kita kata Allah itu cantik, dia suka unta. Apa kena mengenu? Punah mana? Apa dia? Kadang-kadang membawa pada dosa, kadang-kadang membawa, kalau sengaja membawa pada kufur. Main bacaan ni. Dah. Bagi, seperti juga. Bagi depan dengan bagi datang. Innallaha yakhsha, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Innama yakhshallah mustahil. Kalau baca hu tu, dia jadi berubah mana? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya mereka yang takutkan akan Allah ialah ulama. Kalau kita berbagi depan tu, di antara jadi oleh apa yang mana ulama, yang mana yang ditakut oleh Allah, Allah pula takut. Ialah ulama, Allah takut kat ulama pula. Bahaya tak ayat Quran tu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tiba-tiba dia gitu kah? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allah takut kat ulama pula. Pendek kih jadi maf'ulun bih dengan fa'il. Kita ngaji dah dah. Bagi depan jadi fa'il. Fa'il kepada yaksha. Yaksha ni fi'il mudhari' takut. Siapa yang takut? Ulama. Ulama bagi depannya. Allah ni kena bagi atas sebab Allah ni ditakuti. Maf'ulun bih. Kalau kita tukar bagi depan, fa'il bagi yaksha, Allah pula. Allah takut kepada ulama pula jadi maf'ulun bih. Kalau dia tak berbahari lah pasal dia wakah. Ulama, kalau ikut ulama pula. Apa ni? Jadi berhati-hatilah kita tiga perkara. Mat, tasydid, bagi. Mana? Okey. Berenang, kemudian yakfizun daripada qafaza yakfizu, melompat, jumping, jump. Dan jara yajri, berlari. Untuhum yajrun. Tak? Boleh pergi lagi. Nombor 8. Tak ada baca. Hari ni baca saja semasa panjang. Sikit lagi. Nombor 8. Yajrisuna tahta syamasi aw 'ala rimal. Mereka duduk di bawah payung atau di atas pasir. Kalimah syamasi adalah kata jamak kepada syamsiyah, payung. Saya dah terang dah baru ni, payung untuk terang matahari. Mizallah payung untuk hujan kan. Dan rimal juga kata jamak bagi pasir, raml, rimal. Walaupun dalam bahasa Inggeris dia tak ada plural sand kan, sand water ni tak ada. Okey. Nombor 9. Yakuluna sandwichan. Sandwich jadi sandwich. Mereka makan sandwich. Sandwich ialah kata jamak kepada sandwich. Dia jamak muannas saling. Sandwich. Baik. Yashrabunal mashrubatil muthallajah. Mereka minum masjid. Yashrabuna ni fi'il mudhari' untuk al-mashrubat ini ialah dia jadi apa sini? Fungsi dalam kalimah ni al-mashrubat fa'il bagi yashrabun kembali kepada hum mereka lah. Ada pada tadi mashrubat ni jadi apa? Maf'ulun bih. Cumanya persoalan apa bagi bawah? Kan maf'ul lebih bagi atas.
Jamak muannas saling. Jamak muannas saling dia tak ada bagi datang. Dia hanya bagi bawah dengan bagi depan. Apa? Tak ingat lagi? Boleh. Acak kali tengok ni. Nanti nak tulis sikit. Cuba tengok antara mufrad lah. Bagi dia. Kita tengok beza di antara mufrad. Mana dah pula? Dah start. Aku dah tempat bawah. Kita ambil dengan mufrad dulu dah. Mufrad bagi minuman tu masyrubah. Masyrubah. Kalau jamak ni masyrubat. Baik. Kalau kita kata hazihi masyrubatun, hadhihi masyrubatun, sama-sama tak? Kali kita buat sini, asyrabu, saya minum, masyrubah. Ini bagi apa ni? Batan. Kalau ni asyrabu masyrubatin. Dia tak letak dia tak. Dah. Lepas tu as-sukar. Apa sukar? Fil as-sukar kan sukar. Gula, saka. As-sukar fil masyrubah. Gak ada ni? Tersebut buah lain fi masyrubah tin. Kalau ni as-sukar fi masyrubah tin. Ni bagi nampak dah. Jamak muannas saling dia tak datang, tin belaka. Ketika dikehendaki dengan bagi atas, dia tin tu. Kalau bagi bawah, kau lagi tin. Dia main cikgu cak dua tu. Jadi semata-mata kita tengok masyrubah ni, kita tidak boleh tahu dia ni bagi bawah ke bagi atas. Sebab dia serupa. Nampak lagi ni? Beza ada tu nampak kan? Beza. Jadi kalau tin tu sama ada dia maf'ul bih ke ataupun dia majrur. Sebab dia tin kedua-dua tin. Ada pun ni kalau majrur boleh nampak tin. Kalau dia ni maf'ul bih nampak tan. Tan maf'ul bih, tin majrur. Hak ni tak boleh tahu ni. Pasal dia serupa sama-sama tin. Ingat dah, itu sifat jamak muannas salim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Patut maf'ul bih tu amilus solihati. Dia tak jadi solihata. Mengerjakan amal-amalan soleh. Wa amilus solihati. Patut maf'ul bih lah patutnya. Patut bagi data. Tapi tak bagi data sebab dia jamak muannas salim. Ingat lagi cikgu Pak ni. Lama dia. Ingat lagi nilai 5 lah. Bagus dia. Baik. Masyrubat adalah kata jamak kepada masyrubah. Nombor 10. Wal kul, semuanya. Su'ada, gembira. Yatakallamun, mereka bercakap. Wa yadhakun, dan mereka ketawa. Su'ada adalah kata jamak bagi sa'id. Sa'id ni sifat dia maknanya gembira. Dia ni isim ni. Sa'id. Sa'ida yas'adu. Daripada PA dia ni. Sa'id, gembira. Kata jamak dia su'ada. Yatakallamun ialah fi'il mudhari' 5 huruf untuk dhamir hum daripada takallama yatakallamu, bercakap.
Faham tak? Ni 5 huruf ni. Yadhakun juga fi'il mudhari' daripada dhahika yadhaku. Ni salah ni, apa boleh jadi huruf jing ni. Dia dekat-dekat tu tengok di keyboard ni, jing ha tekan. Yadhaku pula, yadhaku. Baik dah. Baik ya saya lupa ni. Baik tu. Ha tu apa? Yadhaku. Ni musim sama kita baca dah tak? Baca dah ni. Bincang dah dia. Mana tengok panjang, kalau panjang tak usah lagi lah. Mahali sudah berlaku dah. Jadi kita nak masuknya satu lepas satu dah. Tak habis lagi bincang baru ni. Apa kita pergi lopak hal tu ni? Tengok ni. Nombor 2 lah. Nombor 1. Pembentukan isim maf'ul. Kita lah. Ni. Ni. Cik Ramli bagi mana ada dia tanya ni. Okey. Kita tak baca lagi ni. Tengok ni sajalah. Okey. Kita gila boleh 10 minit. Isim maf'ul, kita tahu bahawa benda tu kena buat. Dia macam kalau maf'ul bih ni dia objek. Dia berlain tu. Maf'ul bih tu mana kedudukan perkataan dalam satu ayat. Dia tidak kira kata apa dia. Manusia kau, binatang kau, dah. Makin ni kau asalkan dia tu jadi maf'ul bih. Lain dengan isim maf'ul. Isim maf'ul ni kita hak tadi dari segi nahwu. Dari segi tata bahasa. Kita bincang maf'ul bih dari segi susunan ayat, perkataan dalam satu ayat. Ada pun isim maf'ul ni kita kecek bab saraf. Kan kita ada dua bidang kan perbincang ni, nahwu dengan saraf. Ni nak ayat beza dia. Nahwu ni kita bincang kedudukan perkataan dalam satu ayat, membentuk satu ayat. Hak ni jadi fa'il, hak ni jadi maf'ul bih. Faham? Ada pun saraf ni perkataan satu kalimah kita balik-balik gimana kan? Kalau kita kata kod Melayu tu kan, Ali makan nasi. Ali makan nasi tu kita bincang dari segi grammar. Kita tak boleh kata Ali dimakan nasi. Itu tak betul. Itu perbincangan nahwu, apa panggil tak? Tapi saraf ni pula dia bincang satu perkataan daripada makan tu, memakan, dimakan, termakan. Dia jadi saraf kan. Jadi kita nak kecek bila sebut isim maf'ul dengan isim fa'il, kita bincang pak sarah. Takut tukar fa'il dengan isim fa'il, maf'ulun bih dengan isim maf'ul. Maf'ulun bih dengan fa'il itu perbincangan nahwu. Isim maf'ul, isim fa'il perbincangan saraf. Boleh tak ya? Ni contoh Melayu tadi dah. Dah. Kan kita betul salah hayat ni. Salah hayat tu kedudukan kataan dia tak pandai aturnya. Tapi word setiap kalimah tu betul. Baik. Ni kesalahan dia bukan salah dalam ayat, kesalahan mengguna perkataan. Dia sepatut termakan, dimakan, memakan. Di perkataan tu dia tidak pandai guna. Jadi kita ni kecek baksara. Baksara ni isim maf'ul. Bagaimana cara terbentuk dia? Untuk fi'il 3 huruf, susunkan huruf dan barisnya mengikut pattern maf'ul. Pasal baru ni kita bincang isim fa'il, bincang dah baru ni dah. Maf'ul. Biar jadi macam maf'ul, iaitu ditambah huruf waw di antara huruf kedua dan ketiga fi'il madinya. Huruf mimnya berbaris atas dan huruf keduanya berbaris depan. Contohnya daripada kalimah kataba, masuk mim baris atas, lepas tu huruf kedua akhir dengan huruf ketiga tu berbuah, tengok, dan huruf ta tu jadikan baris depan. Jadi maktub, isim maf'ulnya maktub. Faham tak? Daripada alima ya'lamu, mengetahui, isim maf'ulnya ialah maklum. Biar bunyi macam maf'ul, maklum. Daripada jahila
tidak mengetahui isim maf'ulnya majhul, yang tidak diketahui. Begitulah seterusnya. Ma'ruf. Okey. Untuk fi'il 4, 5 dan 6 huruf. Tengok ni. Pembentukan isim maf'ulnya ialah juga daripada fi'il mudhari'nya. Caranya ialah menggantikan huruf pertama fi'il mudhari', iaitu huruf ya dengan huruf mim. Buat ya tu ganti huruf mim, kemudian bariskan ia dengan baris depan. Bagi depan dia, bagi atas dia, bagi depan. Kemudian huruf yang kedua akhir daripada kalimah atas dibaris ataskan. Contohnya daripada kalimah fi'il 4 huruf, arsala atau ra tu apa? Bagi mati dah. Ibu bagi apa? Arsala yusilu, menghantar. Isim maf'ulnya mursal. Ingat dah baru ni, orang yang dihantar surat mursal ilahi dah. Daripada kalimah fi'il 5 huruf pula seperti ta'allaqa, mengaitkan. Ya ta'allaku, isim maf'ulnya ialah muta'allaq, yang terkait, yang dikaitkan, muta'allaq. Daripada kalimah 6 huruf seperti istakhraja yastakhriju, mengeluarkan, isim maf'ulnya mustakhraj, yang dikeluarkan. Sebab tu dah ada kita ngaji hadis mana? Al-mustakhrajat, hadis-hadis yang dikeluarkan. Ingat tak? Al-mustakhrajat, al-musannafat. Isim maf'ul belaka tu. Yang di, nak terjemahnya kena bubuh yang di. Kalimah al-mufattal, ayat seterusnya. Tak ada kau, ada sikit lagi 2-3 bagi dah. Dalam ayat di atas ialah ismul maf'ul daripada fi'il 4 huruf. Faddala yufaddilu, melebihkan, mengutamakan. Berdasarkan kaidah tersebut, kalimah isim fa'il dan isim maf'ul boleh dibentuk. Ismul fa'ilnya ialah mufaddil, yang mengutamakan, dan isim maf'ulnya mufaddal. Dia beza bahari je. Mufaddil yang mengutamakan, mufaddal yang diutamakan. Ulul lah. Elan tu bagi depan dua lah. Kalau tak ada mufaddalum, mufaddilum. Jadi syati'inal mufaddal bermakna pantai kami yang diutamakan. Jadi maksud yang sama boleh dikatakan pantai kegemaran kami. Maksudnya gitulah. Syaitinal mufaddal, pantai yang kami, pantai kami yang diutamakan. Kesukaan itu kita nak terjemah bahasa kita supaya jadi dari segi terjemah katanya nak wujud zahir mufaddal tadi. Nombor 5, ana rajul a'zab, saya lelaki bujang. Kalimah yang berlawan maksud dengan azab ialah mutazawwij, yang berkahwin. Ana rajul mutazawwij. Jadi kalau orang tanya dia, anta rajul azab, la ana rajul mutazawwij. I am a married man. Macam bahasa Inggeris dah. Jadi kalau ada orang tanya gitu, kena jawab betul lah. Katanya kira orang saya nak rekomen kau kata ni, hal anta rajul azab, la ana rajul mutazawwij. Kan? Kalau jawab ana rajul azab, ada buah tu. Ini tu. Ke mana? Kita orang tua ni kecek jujur dah, dia apa dia? Bermakna saya lelaki yang berkahwin. Ialah kalimah isim fa'il. Isim fa'il tengok. Mutazawwij. Lelaki yang berkahwin. Daripada fi'il tazawwaja yatazawwaju, berkahwin. Akhir sekali, al-malahil layliyah, kelak-kelak malam. Al-malahi adalah kata jamak kepada malha, kelak. Beda. Ada soal di sini. Kita pergi ke Quran pula. Tak adalah aku sedus ni soal pula. Ni aku sedus. Kita
Saya bersiap, I take a shower tu. Minggu depan. Apa ni? Esok. Ada soalan ni? Ni, boleh ya? Okey, tengok Quran Al-Baqarah. Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Wa in kuntum bi raibin sudah, fa illam taf'alu dah wa basyiri dah. Wa quduhanna dah. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Hal ni kita tak bincang lagi. Fattakun nar. Tak habis sini. Fattakun nar. Sini kan ni. Fattakun nar dah. Fa ni perkataan maka. Sekiranya kamu telah tak boleh buat dan tidak akan boleh buat, tuan-tuan kata mukrahlah mana-mana orang yang boleh membantu kamu buat serupa dengan Quran ni, dan Tuhan kata mu telah tak boleh buat dan kita tak boleh buat, akan datang pun tak boleh buat. Kalau lagu tu lah punya kedudukan fattakun nar, maka takutlah akan neraka. Sebab tu takut ni takwa apa? Takut ni mana? Fattakullah, takut ke Allah. Fattakun nar, takut ke api dia tak? Api neraka ni. Tak takut ke api neraka ni. Jadi fattaku ni, kalau kita tengok sini ada dah ittaqa ni fattaku fi'il amal mabniyun fi'il amal untuk ni ittaqun, fi'il amal untuk antum. Kita belajar dah lagu mana cara nak bentuk fi'il amal ni. Dia ada dua perkataan lain ni, fa dan suku pula. Dia gitu. Ni walau dok gini lah. Kita sambung ni. Ni asalnya gini. Asalnya gini. Pa dengan ittaku. Jadi gitu. Ni ittaku ni daripada tattaku untuk antum. Cara pembentukan dia bueta, lepas tu mati ujung kan huruf nun buat nun ganti alih. Tattakuna tattaku rasanya tattaku bueta tak buang alih, wa dengan nun ni buat nun berubah alih. Maka takutlah oleh kamu. Boleh ni? Tak payah tulis lah dah. Wagi masuk kan nak tulis asal fi'il mudhari'. Kita dah belajar dah mana dia fi'il amal dibentuk daripada mudhari' dengan buang huruf ta depan dia tu ganti alih. Ni. Ya sabta ganti alih, lepas tu mati ujung. Mati ujung ni buang nun ganti alih. Fattakun nar, an-nar jadi gapo sini. Sini ayat sini. Siapa dia buka maf'ul dia boleh tengok sini. An-nar maf'ulun bih. Dia goyak ni. Kena awak lah siapa ni, siapa dia tak awak lagi ni. Boleh baca ni. Fattakun nar maf'ulun bih. Allati dia sebut sini ismul mausul, maknanya kata sendi. Allati ni kata sendi fi mahallan, tak ni dia sifat kepada anna, sifat kepada anna. Apa dia tak guna allazi? Sebab anna ni muannas. Tadi allati muannas, allazi muzakkar, anna ni muannas walaupun tak ada ta marbutah. Nah, dia memang dia gezek jadi muannas. Kulna ya rukuni, kuning, dia tak kata kuning pasal dia guna macam anti. Tuhan kata ke api tu dia pasal anti bukan anta. Dia tak kata kulianar kun bardan dak. Kuni bardan. Makna anti. Jadi kenalah allati lah dia. Dah. Tengok sekali lagi ni. Wakud ni bahan bakaran. Ni. Apa bagi depan ni disebut sini mubtada. Dia mubtada semula. Habis cerita ni. Yang bakaran, bahan bakaran nya ni al-ha. Gimana tu? Al-ha tu kembali kepada anda ni. Bahan bakaran nya api an-nasu. An-nasu ni khabar.
Ada allati itu dah di cerita lain. Dia nak terangkan makna allati tadi, dia ada satu jumlah mubtada khabar dah. Ya, bahan bakarannya, itu mubtada dia. Gapo dia bahan bakarnya? An-nasu khabar. Ni khabar ni. Ni disebut di sini an-nasu khabarun. Ni. Ada dah ni. Buka dah. Dia jumpa dah. Aja tengok dia tulis an-nas khabarun dah. Tak jumpa. Kau tak baca kat huraian dia. Ada cerita tengok an-nas khabarun tu. Sini dok tak ada di sini ni. Telegram ni software dia. Okey. Wal hijaratu. Apa bagi tepi kau ni? Mana sifat? Ataf ni sendi ni. Dia jadi tabik pengikut. Ataf ni tabik pengikut. Mengikut apa yang sebelumnya. Bahan bakarnya manusia dan api. Kalau manusia pun bahan bakar api, batu pun bakar api pula dah batu. Manusia dan batu. Manusia pun bahan bakar batu pun bahan bakar Jadi buah ni wal afi, wal atas sendi. Hukum sendinya kedua-dua ni hukum yang sama. Saya makan nasi dan lauk. Nasi dan lauk ni dipisahkan oleh dan. Nasi pun kena makan, lauk pun kena makan. Dia jatuh kepada benda yang sama. An-nas jadi bahan bakaran, al-hijarah pun bahan bakaran juga. Nampak tak? Itu makna ataf. Ataf ni dia duduk sendi kepada dua benda yang jatuhnya sama. Ada, tapi dia tak panggil khabar, dia panggil ataf bagi an-nas. Terus kaedah nama lah. Kalau al-hijarah ismul ma'tuf ala an-nas. Ismul ma'tuf, isim ma'tuf kepada an-nas. Dia ni dipanggil ma'tuf ala an-nas. Dia tak panggil khabar lah, khabar sah ni lah. Khabar bagi depan. Hak ni bagi depan kerana dia jadi ma'tuf ala an-nas. Tak boleh kata khabar pula. Khabar kedua dia tak boleh duduk, dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Okey. Uiddat. Uiddat ni fi'il madhi yang dibina di atas majhul. A'adda uidda, disediakan. Mana apa ni, bila kalimah majhul dia nak ke naib fa'il. Naib fa'il dia ni mustatir, kembali kepada an-nar. Sebab tu uiddat mu'anah, tidak uiddat. Uiddat disediakan akan api, naib fa'il dia. Lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Kafirin ni tidak kata kafirun. Pasal apa ni? Ni. Apa kafirun tidak kata kafiri? Apa tak kata kafirun? Li. Dia bagi ke apa ni kafirin? Majrur. Dia dua je kan? Untuk bagi bawah ni majrur ataupun mudhafun ilaihi. Okey. Ni jadi majrur ni. Kafirin. Dia ni jamak ke apa ni? Jamak muzakkar salim. Jadi jamak muzakkar salim untuk bagi atas pun kafirin, bagi bawah pun kafirin. Bila bagi depan baru kafir. Disebut tadi, disebut jamak muannas salim. Okey. Perangai diserupa, jamak muannas salim dengan muzakkar salim serupa. Tika bagi depan serupa. Bagi bawah dengan bagi atas dia serupa dua-dua. Jamak muannas salim pula gitu, muzakkar salim. Cuma hak tu dia berubah bagi. Ting dengan tun. Hak ni ia dengan wa. Rina, runa. Hak tu berubah bagi. Hak ni berubah huruf. Apa dia? Lagu mana orang ngaji pondok dia tak tulis langsung, dia mengingat depan dia pakai royak gitu. Tu royak gitu dia. Hak tu ya lama duk pondok tu. Dia tak tulis tu. Dia royak uwan tu bodoh. Allah. Tu dia kena ada kepala terang tu. Dia lagi. Dia ayat ni dah.
Wa basyiril ladzina amanu. Kita di pada ayat lain pula. Baqarah. Wa basyiril ladzina. Wa basyir ni. Apa dia? Kata apa ni? Dan basyir apa ni? Amal. Daripada kata apa? Berapa huruf ni? 4 huruf. Apa dia? Ya kau. Enggak dia. Ni. Shing ada satu. Tak tukar kau Arabic. Basyara yubashir. Dia bagi mati. Yubashir bagi tepat. Bila dia nak bentuk PN amal, tengok dia. Bila PN amal, dia kena buang bagi ni. Bila dia buang, apa dia tak tambah halih depan. Sebab hal ni bagi, hal ni dia bagi hidup. Kita bubuh halih depan tu bila hak bagi mati. Tak macam daraba, yadribu letak tu mati. Terpaksa kena ada idrib pula dah. Ni dia hidup dah, hidup tak payah bubuh halih dah dia. Maka kita ambil lah bagi bawah lah Bashir. Gitu. Dah ni amal ni. Hal ni untuk hantar. Baik. Jadi dalam ayat ni untuk hantar juga. Pasal apa? Dituju ke siapa ni hantar? Berilah berita gembira. Bashir dituju siapa? Dia tidak kata antum kamu macam tadi tu dia banyak pada kamu ni tak ni. Awak seorang. Nabi kita Muhammad lah. Dia mana Tuhan bahasa dengan yang dihadapkan Nabi Muhammad seorang. Anta Bashir. Baik asalnya Bashir. Tapi yang jadi bagi bawah ni kerana ada hadilah pertemuan di antara dua mati nak baca mana Bashir al-Adab baca mana. Jadi bagi bawah ni bagi yang untuk bacaan. Bukan asal ni bagi untuk bacaan. Nak supaya boleh baca. Wa basyiril ladzina. Berilah berita gembira alladzina ni kalau mengikut kaedah nahwu dia jadi kapus yang alladzina. Maf'ulun bih. Kalau perkataan biasa dia kena bagi datang. Tapi kerana alladzina mabniyun. Dia tidak mu'rab, tidak boleh ditukarkan, tidak boleh bertukar huruf dia, tetap allazi sama. Berilah berita gembira akan orang-orang yang beriman. Tu apa ni? Amanu ni baik apa? Baik mati kembali kepada allazina, orang-orang yang beriman mereka itu, dan wa amilu. Ni atah. Tapi atah ni yang memisahkan antara dua fi'il. Dan beriman dan beramal mereka itu. Tengok kan, orang pondok kan dia terjemuh lagu ni. Berilah bergembira kepada orang-orang yang beriman mereka itu. Iru orang tadi, yang tadi. Dan beramal mereka itu allazi. Dia klik sini. Jadi anak murid pun tulis lah. Dia pun nombor 1 allazi, dia pun nombor 1 sini. Dia pun nombor 1 sini. Dia tahu mana. Berilah berita gembira akan orang-orang yang mereka itu allazina, dan beramal mereka itu allazi. Klik sini. Sedap juga ngaji pun tak kata. Tak wajilah dia tak ada kata. Hum akan ia allazi. Di kisi. Lagi tak ada dia pun boleh dia belajar tak ada. Domain tu kita tengok sikit dah. Dia mati dah. Cara dia. As-salihati. Dia digabung sini. Tengok mana dia kata as-salihati. Maf'ulun bih dia tulis. Mansubun bil kasrati. Pasal apa? Apa dia maf'ulun bih patut bagi datang.
Dia bagi bawah. Bapa saya kapal dia kata apa ni? Nuh, masyruba. Jamak mu'anah saling bagi datah dengan bagi bawah. Ni allazin maf'ul lebih bagi basyiri, habis dah cerita dia. Ni maf'ul lebih bagi amilu. Tak seduk kait dengan cerita lepas dah ni. Habis dah. Ni episod lain dah ni. Wa amilu, dan beramal mereka itu allazi beramal. Beramal apa? Beramal akan amalan soleh. Amalan soleh ni jadi maf'ul lebihnya. Dia sepatutnya bagi datah, tapi oleh kerana dia jamak mu'annas saling, mesti bagi bawah. Faham? Jangan duk kait dengan allazinat, habis cerita. Alladzina amanu. Zaman tapi as-salihat ni dia jatuh ke amilu, bukan basyiri. Bapaknya berita gembira ni maf'ul bihi allazi. Dia cerita lain dah. Ni, ni maf'ul bihi allazi. Ni maf'ul bihi bagi amilu. Beramal akan soleh. Jadi kali kita tanya, as-salihat ni maf'ul bihi. Maf'ul bihi bagi fa'il siapa? Bukan Pak Mubasyiri. Pamit bagi amilu. Tu yang dia sini. Ni tu yang dia sini. Ni. Mereka bukannya basyiri dah. Basyiri habis cerita dah. Wa'amilu salat. Okey. Ni baru nak goyak ni. Ni papuk ni kedua. Anna lahum. Tengok dia terjemah kau nak anna lahum. Bahawa bagi mereka. Ni bahawa bagi mereka. Kita nak beri berita gembira. Berita gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh saat ni. Gapo berita gembiranya? Anna lahum, bahawasanya bagi mereka. Mereka siapa ni? Allazina amanu lah. Faham? Allazina amanu. Okey. Gapo berita gembiranya? Anna lahum, bahawa bagi mereka, untuk mereka, gapo ngupuh dia boleh jannatin. Ni lah kan. Apa jannatin? Dia bagi bawah. Betul dah, dia jamak makna sari jannatin. Apa dia jadi bagi bawah? Maf'ul lebih kok mana? Mana fa'il dia? Dia bila kita nak kata maf'ul lebih, kena tengok fa'il dulu. Ada ke kata kerja sini? Kata kerja bagi jannatin? Tak ada. Ni, Acik tengok Anna. Anna ni tengok, bila Anna dia kena ada isim dia. Isim Anna dengan khabar inna. Anna dengan inna serupa. Jannah dia panggil isim Anna. Kalau susun ni dianya, Anna jannatil lahum. Tidak tulis sini. Cuba tengok gaya bahasa asal, perkataan asal sini. Okey. Kita tulis perkataan. Syurga jannatun lahum. Okey. Ni mubtadah, ni khabar. Betul tak? Khabar ni sepatutnya bagi depan. Tak ada lah bagi depan. Kihadullah. Jannah tu. Bermula syurga-syurga itu untuk mereka. Untuk mereka tu khabar kan? Bila masuk inna depan. Tengok. Anna ataupun inna. Ni. Anna. Mubtada bertukar menjadi isim anna. Dia ada dulu kan? Isim anna mesti baris atas. Betul? Bila nak bagi atas, dia ni pula nak bagi atas tak boleh, sebab dia jamak muannas salim. Jadi kena bagi apa? Bagi bawah. Nampak tak? Cuma ayat ni dia tukar.
anna lahum jannatin. Ni dia tukar daripada khabar muqaddam mubtada muakhar. Asal susunnya anna jannatin lahum, tapi ayat ni nya dia tukar anna lahum jannatin. Ada? Nampak ni? Nampak tak apa lagi ni, nampak dah? Tak nampak? Boleh dah. Habis cerita sekarang. Baik, kita pergi sekarang ni lah. Hari ni lah. Okay. Tajri. Fi'il apa ni? Mudhari'. Siapa fa'il dia? Kalau jannah ni jamak ni. Tak je pun cari fa'il dia. Bila jumpa fa'il kena cari fa'il dia, pembuat dia. Apa dia? Kita tengok dari segi makna dulu. Yang berlari, kenapa dia berlari sini? Bukan syurga berlari, kenapa berlari? Air tu mana sini? Dia kena tengok terjemah dulu. Belum nak kata fa'il tu, biar menasabah dulu lah. Dia berlari, dia mengalir, kenapa mengalir? Sungai lah. Ni fa'il dia ni. Jauh ni fa'il tu sini ni. Tajri al-anharu min tahtiha. Itu susun ni asalnya, dia pusing je. Sikit lagi kita kena tengok, bukan mestinya fa'il duduk tepek dengan fa'il. Kita kena faham benda. Jangan tengok, oh ni fa'il, ni fa'il. Kalau kita orang tanya, mengalir, tak ke surga mengalir. Mengalir anak sungai yang mengalir. Sungai-sungai, bukan anak sungai. Sungai-sungai. Al-anharu, sebab tu bagi depan, sebab dia fa'il. Bagi depan ni. Baik, apa ni? Tajri ni mu'anah ke muzakkar? Jara yajri. Mu'anah, hiya ada. Ni anhar ni mu'anah ke muzakkar? Kerana dia jamak. Kalau nahrun sungai, kalau mufrad nahrun memang muzakkar. Bila anhar dia jadi muannah, jamak jadi muannas. Royak dah dulu. Jadi oleh kerana dia guna tu, dia guna tajri, dia tidak guna yajri. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tajri al-anhar min tahtiha. Berlari anak-anak sungai di bawahnya, daripada bawahnya. Nya ni hal siapa? Sungai apa? Dia sungai berlari tu ke bawah sungai je. Jannat dia. Faham boleh? Kita faham benda tu dulu. Anak sungai berlari bawah surga. Tengok. Jadi kita faham benda ni, sedaplah kita nak tafsir lah. Ya tiga pun lah. Dari segi makna bahasa tu kita boleh tafsir. Apalagi anak-anak sungai di bawahnya. Nyo siapa? Nyo syurga. Bau syurga. Mana kita duduk bawah rumah kita kan, anak sungai bawah rumah. Comel. Air terjun. Tahu tak? Dah adalah hadis Isra Mi'raj ni kan? Tanah dia ni ditabur dengan kasturi. Tak ada bang selebih. Air minyak kasturi yang sedap-sedap kita beli beratus botol tu, dia tabur atas tanah. Jalan sepak tanah tu sembuh-buh. Allah. Tu Nabi tengok kan masa Isra Mi'raj. Okey. Jadi kita sambung esok. Jannah tu kebun asalnya. Satu pot kebun ni. Tidak surga. Arduha ka ardis samawat. Sorang-sorang dia boleh milik seluruh langit bumi. Seperti dunia boleh dia sorang. Jauh tak ada masalah mungkin nak pergi paket suwi. Jalan sepobor. Lagi jalan ada depan tu. Berapa kilo duduk tu? 50,000 kilo. Paket suwi macam cip kok sampai. Tak susah lah kapal terbang 1,000 ada. Kita tak sih ganggu yang orang. Privacy dia itu sebuah bombing. Jadi sebut kata ka'ardis, dia kata wasari'u ila maqtatin min rabbi wa jannatin ardu as-samawati wal ard.
arduha, luahnya boleh sorak-sorak tu langit bumi. Seperti dunia kita main tersol. Dengan khadar, dengan gapo apa, siapa ada, susah apa, semua ada pelanya. Royak lagi mana? Esok pun lagi flight mana? Lagi jalan mau cikgu apa? Di mana dunia ni? Situ, pejek, ceng, tak apa. Dah deh? Sama sekali.